Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Zulhusni Syahmi bin Zakaria, pelajar PhD Komunikasi, akan membentangkan satu tajuk yang berkaitan dengan kepincangan etika dan integriti dalam kalangan penjawat awam di Malaysia. Amnya kita khususkan kepada Jabatan Immigration di Malaysia. Maklum bagi kita semua bahawa penjawat awam merupakan tulang belakang kepada kemajuan sesebuah negara. Bahkan peranan mereka ini sangat penting dalam menguruskan dasar-dasar kerajaan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat amnya, dan sekaligus dapat membantu menstabilkan pergerakan ataupun proses pembangunan sesebuah negara itu sendiri. Tetapi apabila sesuatu isu mengenai etika dan integriti timbul dalam kalangan penjawat awam, ini akan mencemarkan sedikit sebanyak nama baik agensi tersebut, bahkan mencemarkan nama baik Malaysia di mata dunia. Sebagai contoh, sebuah agensi yang mengawal dan bertanggungjawab menjalankan tugas mengeluarkan pasport dan dokumen perjalanan, mengeluarkan visa, pas dan permit, maupun mengawal selia pergerakan keluar masuk di pintu-pintu masuk yang telah diwartakan dalam negara, iaitu Jabatan Immigration Malaysia, menunjukkan mereka berperanan penting dalam menguruskan pengurusan mereka ini dengan baik. Jadi setelah timbulnya isu yang berkaitan dengan masalah etika dan integriti ini, sekaligus akan menyebabkan kepincangan yang timbul apabila banyak yang mana kajian-kajian yang dikeluarkan pada sebelum ini. Yang pertama, kita ambil satu contoh kajian yang dikeluarkan oleh yang dibuat oleh Salwani tahun 2017. Okay, Salwani dan rakan-rakan dia pada tahun 2017 menunjukkan agensi ataupun badan immigration di Malaysia merupakan 5 agensi yang paling tinggi yang menerima aduan mengenai salah laku etika dan integriti dalam kalangan mereka, yang mana sepanjang tahun 2011 hingga 2015 sebanyak 65 aduan telah dikeluarkan secara dalam bentuk bertulis, dalam bentuk surat rasmi, email, maupun pengadu terus berjumpa, dan bahkan datangnya daripada sumber-sumber yang lain, daripada penulis yang tidak bernama dan agensi-agensi yang seperti mana media massa. Timbulnya isu ini apabila berlakunya sesuatu isu yang berkaitan dengan masalah etika ini, ia akan menyebabkan terpaliknya agensi tersebut dengan sesuatu yang tidak baik. Bahkan isu yang berkaitan dengan etika dan integriti ini juga telah mendapat perhatian yang serius. Bayangkan, sebanyak 2 kali berturut-turut daripada 2 jabatan penguatkuasaan yang berbeza, iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Suruhanjaya Integriti, agensi penguatkuasaan ataupun kita panggil EIAC, pada tahun 2015 dan 2016. Ini menunjukkan ini suatu isu yang sangat-sangat perlu diberi perhatian oleh semua pihak yang mana bertanggungjawab menguruskan pengurusan dari segi menjadikan perkhidmatan kepada rakyat dengan tulus dan bersih. Jadi untuk tujuan kajian, kita akan memfokuskan untuk melihat
kebarangkalian faktor-faktor yang mendorong menyalahi prinsip etika dan integriti. Baik, untuk definisi etika, kita akan cuba ulas dalam ulasan perpustakaan ini, yang mana menurut Wilcott and Cameron tahun 2012, yang mana mereka menjelaskan bahawa terdapat perbezaan, terdapat perbezaan antara etika dan nilai kerana ramai yang terkeliru dengan kedua-dua konsep ini. Menurut mereka, mereka memetik daripada dua sumber yang berbeza, iaitu daripada Pusat Markula University Santa Clara, yang mentarifkan etika merujuk kepada piawaian tingkah laku, piawaian tingkah laku yang menunjukkan bagaimana seseorang itu harus bertingkah laku berdasarkan kewajipan moral dan kebaikan yang meningkat dari segi prinsip-prinsip yang benar dan salah. Dan sedangkan nilai yang mana menurut Profesor Shannon Bowen, bagi beliau, seorang penjawab awam yang profesional harus mempunyai nilai-nilai seperti mana kejujuran, keterbukaan, kesetiaan dan integriti. Oleh itu, penjawab awam yang sepanjang masa berhadapan dengan orang ramai, terutama sekali, wajar menanamkan nilai-nilai yang baik seperti mana yang disarankan oleh Bowen, dan perlu mempunyai strategi yang terancang dan berterusan bagi tujuan untuk membina nama baik dan persepahaman di antara jabatan dan orang ramai. Baik, untuk bahagian ini, banyak kajian-kajian yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji yang mana mengenai masalah etika dan integriti ini, khususnya dalam kalangan anggota immigration di Malaysia, perlu diberikan perhatian yang serius supaya masalah ini tidak terus berlaku sehingga dapat melanggar kod etika jawatan yang sedia ada, yang mana kelemahan-kelemahannya ini dapat diterjemahkan dalam kajian-kajian yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji, dan saya ambil satu kajian yang dibuat oleh Roslan dan Nick Rosnah tahun 2008, yang mana mereka mengemukakan beberapa kelemahan dalam kalangan pengurus-pengurus perkhidmatan awam. Antaranya, yang pertama, peranan pengurusan organisasi. Yang kedua, komunikasi yang tidak berkesan. Yang ketiga, konsep kepimpinan melalui teladan. Dan yang keempat, inisiatif pihak pengurusan. Baik, kita akan pergi pada setiap poin yang kita kemukakan. Baik, untuk poin pertama, peranan pengurusan organisasi, yang mana pengurus di peringkat bahagian, peringkat unit maupun peringkat cawangan tidak memainkan peranan sewajarnya untuk mempromosikan kepentingan etika dan integriti ini dalam kalangan mereka, yang mana hal ini perlu diketengahkan dari segi kesan-kesan perjangan kepentingan ke atas organisasi negara maupun kerajaan, serta keperluan-keperluan untuk mempraktikkan nilai-nilai murni dan pematuhan terhadap peraturan dan undang-undang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kepada organisasi. Ini perlu diberikan perhatian. Poin yang kedua adalah pengurus ataupun pemimpin dalam sesuatu organisasi kurang berkomunikasi dengan pengurus yang lain. Pengurus ataupun pemimpin kurang berkomunikasi antara pengurus yang lain, yang mana kurangnya komunikasi ini akan membantutkan usaha-usaha untuk merancang dan menstrategikan sesuatu usaha yang boleh digunakan untuk mengukuhkan prestasi pelaksanaan pendidikan etika. Poin dia, kurangnya komunikasi di antara pengurus dengan pengurus yang lain, dan juga kurangnya komunikasi di antara pengurus dan juga subordinate.
kurangnya komunikasi di antara pengurus dan subordinate yang mana berkenaan isu-isu yang berkaitan dengan etika dan integriti dalam perkhidmatan awam, seperti mana mengetengahkan kepentingan etika, mengetengahkan kepentingan moral dan integriti, keperluan mempraktikkan nilai-nilai murni dalam kalangan mereka, dan pematuhan dari segi peraturan-peraturan pelaksanaan tanggungjawab yang diamanahkan. Okey, kurangnya komunikasi di antara pengurus dan subordinate. Baik, untuk yang poin yang ketiga adalah walaupun ceramah ataupun program yang berbentuk nilai-nilai murni dianjurkan, okey, oleh pihak agensi terbabit, okey, namun masalahnya adalah ia tidak dilaksanakan secara berstruktur, okey, yang mana penganjuran ceramah mengenai penganjuran program yang dianjurkan mengenai perkara ini bergantung kepada inisiatif pegawai itu sendiri, okey. Malah perlu mendapatkan sokongan daripada ketua jabatan, okey, yang mana untuk mempromosikan program itu sehingga sampai dan maklum kepada pihak anggota organisasi yang lain, okey. Yang mana masalah yang timbul adalah bila mana ceramah ataupun program yang dianjurkan mengenai nilai-nilai murni yang perlu diterapkan dalam organisasi tidak dilaksanakan dengan berstruktur. Ini akan menimbulkan masalah. Baik. Untuk konsep kepimpinan melalui teladan pula, kepimpinan ini tidak dipraktikkan secara menyeluruh, ya, seperti mana yang diwawarkan oleh pihak atasan, yang mana kepimpinan ini sangat penting bagi menunjukkan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepimpinan yang utuh dan tiada melibatkan diri dengan sebarang permasalahan yang berkaitan dengan etika dan integriti. Okey, yang mana konsep kepimpinan melalui teladan ini tidak dipraktikkan secara menyeluruh. Okey, hal ini akan menimbulkan masalah kepada organisasi itu, yang mana role model dalam organisasi itu tidak dapat ditimbulkan, okey, secara langsung dalam agensi tersebut. Dan seharusnya kita akan membincangkan banyak perkara lagi, tetapi masa kesudukan. Baik, jadi jelas apabila dalam memenuhi keperluan rakyat, agensi-agensi kerajaan ini harus, okey, memastikan bahawasanya mereka menjadi suatu sistem penyampai, okey, perkhidmatan awam yang berintegriti, yang mana dalam segala objektif, misi dan visi organisasi itu sendiri, okey, dasar-dasar kerajaan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Okey, ini penting. Baik, untuk kesimpulan pada kali ini, isu etika dan integriti ini harus diselesaikan dengan baik. Okey, tidak harus dibiarkan tanpa ada sebarang penyelesaian. Dan hal ini kerana di dalam sesuatu jabatan itu, amnya dalam jabatan immigration itu sendiri, terdapat struktur organisasi yang besar, okey, daripada peringkat atasan hingga peringkat bawahan, dan memiliki anggota yang ramai. Mereka harus berperanan dalam mengembeling tenaga ke arah mewujudkan satu agensi yang baik dan bebas daripada segala masalah etika dan integriti dalam kalangan mereka. Okey, itu sahaja pembentangan saya untuk konferens pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.